Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada pagi Jumaat 19 Syawal tahun 545 Hijriah. Tidak sempurna kecintaan melainkan dengan makrifat. Wahai kaumku, kenalah Allah dan jangan menjadi jahil terhadapnya. Taatilah dia dan jangan menderhakainya. Turut perintahnya dan jangan membantahnya. Redha terhadap qada'nya dan jangan menolaknya. Kenalilah Allah Azza wa Jalla dengan pelakuannya. Dialah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang awal dan akhir, yang zahir dan batin, yang qadim pertama, yang tetap abadi, yang berkuasa terhadap apa yang disukainya. Tiada ditanya apa yang dia lakukan, bahkan mereka semua akan ditanya. Dialah Tuhan yang mengayakan dan memakirkan, yakni memfakirkan. Dia yang memberi manfaat dan mudarat atau madarrah, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi balasan yang menakutkan dan yang diharap-harapkan. Oleh itu hendaklah kamu takut kepadanya dan jangan takut kepada selain dia. Letakkan harapanmu hanya kepadanya dan jangan kepada selain dia. Berjalan dengan kudratnya dan kebijaksanaannya, sehingga kudratnya akan mengalahkan kebijaksanaannya. Beradab dengan hukum hakam syariat, sehingga datang apa yang akan menghalang kamu dengannya. Mudah-mudahan kamu akan terpelihara daripada melanggar batasan syariat itu, sebagaimana saya sebutkan sebelum ini, dalam arti maknawinya bukan gambarannya. Tidak akan sampai kepada perkara ini kecuali segelintir kaum salihin sahaja. Sebenarnya kita tidak perlu keluar dari lingkungan syariat, dan tiada yang faham tentang perkara ini melainkan siapa yang sudah masuk ke dalamnya. Adapun dengan sekadar menyifatkannya sahaja tidak boleh diketahui. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, majlis yang ke-11, yakni kuliah yang ke-11 daripada siri kuliah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Beliau menuturkan tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah merupakan satu perkara yang wajib dimiliki, diketahui oleh orang-orang yang beriman. Selagi mana mereka tidak mempunyai ma'rifatullah, maka mereka berdosa. Mukmin asin, mukmin yang berdosa. Maka perlu dan wajib mengenali Allah SWT. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, yakni hendaklah kamu mesti mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu tidak ada Tuhan melainkannya. Surah Muhammad ayat 19. Para ulama sepakat bahawa Allah itu tidak boleh dikenali dengan sangkaan. Barangkali begini kot, barangkali begitu kot. Apatah lagi dengan keraguan. Kerana kesemuanya ini membawa kepada kekufuran dan membawa kepada kefasikan. Allah itu mesti dikenali dengan pasti.
lebih kita kenali daripada diri kita sendiri, dan lebih kita kenali daripada semua barang yang kita miliki. Umpamanya, kalau kita beli sebuah kereta, dan kereta itu bersama dengan kita selama 7 tahun, mengikut tempoh loan, kita amat mengenali kereta kita. Mana tempat start dia, kita tahu mana brake, mana minyak, kita tahu mana gear. Gear tu pun kita tahu gear 1 sampai gear 5 atau gear 7. Kita tahu gear reverse, kita tahu semua. Kita tahu cermin kanan, cermin kiri. Kita tahu tayar tu ada 4. Kita tahu ada spare tayar. Kereta kita kenali semua. Kita tahu nombor pelik dia. Andai kata pelik ni tercabut, kita masih kenal ni kereta saya. Maka kalaulah kita dalam tempoh 7 tahun memiliki kereta kita dah kenal, walau kereta tu tak beri apa-apa kemaslahatan yang besar kepada kita, mana mungkin kita tidak mengenali Allah yang menciptakan kita daripada tiada, sehingga kita ada kemudian ditiadakan, yang memberi rezeki kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi ilmu kepada kita, yang memberi daya dan upaya kepada kita. Kerana itu mengenali Allah wajib. Satu benda yang mengaibkan seorang ada kereta, dia tak tahu hal kereta dia. Mengaibkan. Seorang yang punya rumah, dia tak kenal hal rumah dia. Kalau tanya rumah awak ni, saya nak tanya berapa tingkat ada, sekian berapa, pintu ada berapa. Pasti dia dengan mudah dapat menjawab. Sebab ini rumah tempat dia tinggal. Kau tanya, apa dia alamat rumah awak? Saya tak pasti lah. Awak duduk berapa hari rumah awak? Dah duduk 20 tahun. Tapi dia tak pasti alamat rumah dia. Jalan menuju rumah dia, maka ini gila. Orang yang tidak mengenali rumahnya sendiri gila. Maka orang yang tidak mengenali penciptanya sendiri lebih gila daripada itu. Orang yang tidak mengenali kereta dia, kita kata gila. Awak beli kereta berapa tahun? 9 tahun. Tak kenal kereta. Tak tahu kereta. Maka kita kata awak gila. Awak tidak punya akal. Kita punya anak kita 7 tahun. Anak umur 7 tahun. Kita dah mengenali anak kita. Nama dia kita tahu, nak makan, nak minum, nak berak, nak kencing, tahu semua. Kerana dia anak kita. Kalau kita tidak mengetahui nama anak kita, mengaibkan. Siapa nama anak awak? Tak tahu nama anak saya. Berapa dah umur? Dah 15 tahun. Tapi nama saya tak tahu. Perangai pun saya tak tahu. Berarti ini bukan bapa bertanggungjawab. Tetapi bila kita hidup dengan sesuatu, memiliki sesuatu, tahu tentang sesuatu, kita pasti mengenalinya dengan baik. Orang ternak kambing 5 tahun, dia dah kenal jantan betina dari jauh. Orang yang bertani, dia dah tahu ni tanah sesuai untuk pertanian atau tidak, air ni pH dia cukup atau tak, dia dah tahu. Orang yang dah berkejaya dalam satu bidang, semua benda dia tahu, sebab itulah kejaya dia. Tapi kita lupa sebagai seorang hamba Allah, kita tak kenal pencipta. Maka wajib kita semua mengenali pencipta, atau disebut makrifat. Ilmu makrifat ini wajib. Ini disebut fa'lam. Daripada makrifat itu, daripada perkataan fa'lam, ketahuilah. Wajib kamu tahu bahawa Allah tidak ada Tuhan melainkan dia. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani, dia tunjukkan kepada kita turuqul makrifat. Apa dia jalan-jalan makrifat? Dia makrifat bukan dakwaan, oh saya ahli makrifat, lalu dengan mudah dia keluar daripada syariat, atau menjustifikasikan perbuatan haramnya menjadi halal hanya kerana punya makrifat, maka salah. Maka kita lihat apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani tentang penghasilan makrifat. Lalu kata beliau, taatilah dia, itulah jalan makrifat. Taatilah Allah dan jangan menderhakainya. Sepakat ulama, seorang yang tidak mentaati Allah tidak mungkin dikurniakan makrifat. Seorang yang derhaka pada Allah tidak mungkin mendapat makrifat, walau dia mendakwa dia ahli makrifat, tapi dia ahli sesat. Kerana kita dapat mengenali ahli makrifat itu, dia mentaati Allah dan tidak menderhakainya pada zahirnya dan batinnya, pada nyatanya, pada sembunyinya, pada kebanyakannya dan bersendiriannya. Maka dia berusaha bersungguh-sungguh bermujahadah mentaati Allah dan tidak menderhakainya. Turut perintahnya dan jangan membantahnya. Artinya apapun perintah Allah datang, dia tak pernah pertikai. Kenapa begini, kenapa begitu. Jangan membantah. Tetapi apakah kita mampu membantah kata-kata zat yang bijaksana?
Kita duduk depan guru kita pun tak berani bantah. Kita duduk dengan orang berkuasa pun tak berani bantah. Kalau tuan-tuan duduk depan sultan, berani tak kita bantah sultan? Tak mungkin kita berani. Kita semua takut tindakan dan sebagainya. Bayangkan ini adalah sultan kepada seluruh salatin, malikul muluk, raja kepada sekalian raja, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang disebut Maliki Yaumiddin, pemilik sepenuhnya kepada urusan manusia dan hari kiamat. Maka untuk apa kita membantah? Apa dia punya justifikasi membantah hukum Allah? Sesudah kita tahu Allah yang berkuasa penuh pada kita, berkuasa mutlak pada kita, Allah yang maha bijaksana dan maha adil, tidak diturunkan syariat melainkan kemaslahatan kita. Yang patut kita lakukannya ialah memahaminya. Kita memahaminya. Tuan-tuan, kalau kita sayang sesuatu, kita cuba memahaminya. Seorang bela kucing, dia bela kucing. Bahasa kucing tu dia tak faham, tapi dia memahaminya. Dia tahu makannya, minumnya. Kalau kucingnya cuma ngiau, dia cuba memahaminya. Kalau manusia cuba memahami kucingnya yang disayangi, kenapa mereka tidak memahami Allah, hukum syariatnya? Kerana siapa yang cuba memahami, maka dia akan diberi faham. Sebab syariat Allah ini tak termampu terjangkau oleh akal kita, kebijaksanaannya. Ya, kita cuma nampak dari sudut fizikal, dari sudut kesihatan, dari sudut sekian-sekian. Kalau kita sebut apakah dia fadilat puasa, oh dia bagus untuk penghadaman, dia bagus untuk kerihatan usus, kerihatan perut, ia bagus untuk minda, akal, ia bagus untuk ekonomi, ia bagus untuk selera. Yang kita tahu cuma sedikit, setitik daripada lautan hikmah itu. Kita tak tahu banyak. Kita cuma tahu setitik daripada ilmu tentang kehebatan syariat Allah. Tuan-tuan, kalau begitu, mengapa kita nak bantah atau mempersoalkan? Kalau kita belajar hikmah puasa pun, tuan-tuan, habis usia belum dapat semua. Kalau kita nak belajar hikmah solat dan solat berjemaah, habis usia kita pun belum dapat semua. Kalau kita nak belajar apakah hikmah baca Quran atau zikir, habis ilmu kita tak mampu untuk mengetahuinya. Jadi, kenapa timbul pembantahan? Kita layak membantah bila kita mengetahui kita datang daripada kebodohan dan kita datang daripada Allah yang menciptakan kita yang penuh kebijaksanaan. Kemudian kata Syekh, antara turuk ma'rifatullah, redha dengan qada'nya dan jangan menolaknya. Bila kita sebut qada' Allah, ini persoalan yang paling utama dalam perjalanan hidup manusia. Beriman pada qada' dan qadar. Kerana hanya keimanan inilah menjadikan manusia kuat dan sentiasa bermotivasi. Kalau tidak, manusia berputus asa, terjun bangunan tinggi. Sebab dia tak tahu qada' dan qadar. Mereka yang tidak tahu qada' dan qadar cepat putus asa, cepat menyalahkan orang lain, cepat melihat dirinya teraniaya. Kita tidak teraniaya. Tuan-tuan, kita tidak teraniaya pun, melainkan kita menganiaya diri kita. Kerana itu dalam pengakuan Adam AS, Rabbana zalamna anfusana, Tuhan kami, kamilah yang menganiaya diri kami. Kita tidak pernah teraniaya, kita menganiaya diri kita. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah dengan takdirnya tidaklah menzalimi manusia. Setengah orang bila melihat takdir tidak berpihak pada nafsunya, maka dia menganggap bahawa dia teraniaya. Tuan-tuan, kita tak teraniaya, kita menganiaya diri kita. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, kalau apa pun musibah, kita kena istighfar. Kenapa? Kita menganiaya diri kita. Musibah tidak datang tanpa sebab kita menganiaya diri kita. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut, وَمَا أَصَابَكَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Apa-apa musibah yang berlaku kerana perbuatan kamu sendiri, itu pun Allah Ta'ala dah maafkan banyak. Kalau nak ikut betul, kita dah dapat terus tergolek kita. Tapi Allah beri cuma sedikit. Kalau itu qada Allah, bukan aniaya pada kita, tapi penganiayaan kita pada diri kita.
Kerana itu bila mana kita mendapat sesuatu yang kita tak senang, yang kita tak suka, cepat-cepat istighfar. Pertama, bahawa apa yang kita fikirkan itu salah. Yang kedua, memang kita melakukan kesalahan. Yang ketiga, akan ada sesuatu yang lebih menggembirakan daripada apa yang menyedihkan kita. Qada tu datang, tuan-tuan, untuk beri benda yang lebih gembirakan kita. Seorang ambil telefon kita untuk beri telefon yang lebih berjenama, tidakkah tuan-tuan suka? Tuan-tuan marah atau tidak? Kan dah ada orang buat, ambil telefon. Tuan-tuan yang telefon lama dia ambil, dia pun pas. Mula tuan marah? Marah. Tiba dia ulur. Nah, telefon tercanggih. Balutan emas. Misalnya, yang paling termahal, apakah tuan-tuan boleh lupakan perbuatan dia menghempaskan telefon tadi? Ya, dengan mudah. Boleh lupakan. Dan kalau boleh tuan-tuan bagi lagi, boleh tak ni? Boleh tak empas satu lagi? Saya nak satu lagi. Jadi dua lah. Kita bagi satu lagi. Satu lagi yang lama yang anak kita buat punya PDPR ni, yang lama ni. Empas kali yang ni lah. Supaya kami dapat dua. Begitu kita lihat kata Allah, waktu Allah uji untuk beri lebih baik. Lalu ada orang kata, Ustaz, saya sepanjang diuji tak ada lagi lebih baik. Dah nak mati dah ni. Bukankah pahala itu lebih baik? Dan bukankah syurga itu lebih baik? Bukankah akhirat itu lebih baik? Dan apakah kamu dapati apa yang lebih baik daripada akhirat? Wal akhiratu khairun wa abqa. Kan di dunia tuan-tuan kita dapat banyak mana pun, kita tidak dapat menikmati semua. Bahkan kita terpaksa cari gudang yang besar untuk menyimpannya. Sebab kita tidak dapat menikmati semua. Tetapi bila di dunia kita dapat semua pun, kita pun tak akan bahagia juga. Sebab kita diajar hidup bermasyarakat. Kalau di dunia kita dapat segala-galanya, itu bukan satu indikator bahawa kita memiliki dunia. Sebab kita akan mati meninggalkannya. Oleh sebab itu, turuk ma'rifatullah, ialah segala takdir Allah Ta'ala kepada kita, kita redha kepadanya. Dan jangan menolaknya. Apa maksud menolak takdir Allah? Sedangkan kita tahu tak boleh tolak takdir Allah. Dan bila berlaku, memang berlaku. Kun fayakun. Maksud menolaknya ialah tak bersetuju dengannya. Ya Allah, kalaulah macam ni kan lebih baik. Kenapa macam ni? Kenapalah kau datang pagi-pagi, kau datang tengah hari lagi bagus? Katakan bahkan itu takdir Allah. Qul qaddar Allah. Katakan itu apa yang Allah takdirkan. Kita jangan relate dengan kejadian yang berlaku. Kita boleh undur balik waktu dan masanya, atau merasakan terselamat bila mana kita tidak melalui waktu ini. Jawapannya tidak. Kita kenapalah lalu jalan ni ada rock block. Kalau lalu jalan lain kan bagus. Tak, jangan kata begitu. Itulah takdir kita. Maka lalu je. Jangan membantahnya. Jangan berkata silap saya ke sini. Bukan silap. Itulah takdir Allah. Itulah takdir Allah. Untuk mengajar kita, memberi ilmu pada kita. Banyak perkara. Kerana itu siapa yang melihat segala kebijaksanaan takdir Allah, dia menjadi bijaksana. Siapa yang menolak takdir Allah, dia menjadi semakin bodoh dan berputus asa. Kalau kita melihat takdir Allah ini, tuan-tuan, dengan segala kebijaksanaan, yakni kita lihat hebat takdir Allah, kita juga akan jadi bijaksana. Tapi kalau kita melihat takdir Allah dengan segala keluhan, duka cita dan putus asa, kita menjadi manusia yang paling bodoh di dunia. Semakin lama kita semakin bodoh dengan menolak takdir Allah. Kita tak boleh hidup dengan menolak takdir Allah. Kita hidup dengan menerima takdir Allah. Kita tak boleh bijak dengan menolak takdir Allah. Dengan menerima takdir Allah lah kita bijak. Kita tak boleh menjadi bertuah kerana menolak takdir Allah. Dengan menerima takdir Allah lah kita bertuah. Kita tak boleh menjadi berani kerana menolak takdir Allah. Dengan menerima takdir Allah lah kita berani. Segala-galanya dalam urusan hidup kita ialah takdir Allah. Maka jangan menolak. Melihatnya dengan bijaksana. Melihatnya dengan segala kebaikan. Melihatnya sebagai guru yang mengajar kita. Melihatnya sebagai satu ingatan pada kealpaan dan kelupaan kita. Dan mengingatkan kita pada diri kita sendiri, lemahnya kita. Sehingga kita amat-amat perlu bergantung kepada Allah. Kemudian kata Syekh, kenali Allah, ini jalan ma'rifatullah lagi, kenali Allah Ta'ala dengan perlakuannya. Yang melihat segala makhluknya, melihat segala penciptaannya, melihat bagaimana urusan ini Allah Ta'ala pelihara dan jaga.
Sebab itu bila para ulama menyebut antara turuq ma'rifatillah at-ta'ammul bi ayatillah, memerhatikan seluruh tanda-tanda kebesaran Allah melalui penciptanya, melalui perbuatan Allah Ta'ala. Selain daripada at-ta'ammul wa tadabbur fil Quran wa ma'ani, kita memerhatikan dan tadabbur Al-Quran, makna-maknanya. Ada dua jalan melihat Al-Quran dan melihat ayat-ayat kebesarannya. Maka Syekh menyebut tentang lihat pelakuan Allah. Lihat, ini hak Allah mutlak yang menciptakan. Sepanjang kita hidup, tak ada lagi orang mendakwa dia mencipta makhluk. Tak ada, melainkan Allah. Maka lihat bagaimana Allah mencipta dan menyusun setiap manusia. Lihat bagaimana Allah menjadikan setiap cop jari kita yang berbeza. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menjadikan kita punya nama. Sebelum ini kita tak ada apa-apa. Lihat bagaimana Allah membentuk kita daripada alam janin lagi. Daripada air mani. Tiba-tiba terbentuk daging dan tulang. Tiba-tiba terbentuk wajah. Tiba-tiba terbentuk makrifat, ilmu. Inilah kita daripada air mani yang kalau kita lihat, tidak ada rupa langsung. Ia satu benda yang amat kecil dan seni. Ia satu nutfah, satu air mani. Bukan pancutan air mani, satu daripada jutaan daripada pancutan tadi. Jadi, bila dikeluarkan air mani, ada jutaan benihnya. Cuma satu yang Allah bentuk. Bukan daripada semua itu. Dan daripada satu telur wanita. Dia senyawa kan? Bayangkan daripada tak berbentuk, lalu hari ini kita berbangga dengan wajah kita yang cantik. Hari ini kita berbangga dengan tubuh kita yang tegak. Hari ini kita berbangga dengan ilmu kita yang tinggi. Maka kebanggaan apa kalau kita mengenali asal penciptaan kita? Yang ada cuma kesyukuran, bukannya bangga. Sebab ternyata kita tak ada apa-apa. Tuan-tuan, kalaulah kita terbuang di tepi jalan, di tepi longkang, seorang pungut kita, kalau diberi kita kekayaan, diberi kita rumah dan pekerjaan, lalu kita pun berjaya, apakah tuan-tuan akan lupa orang yang pernah mengambil tuan-tuan daripada tepi jalan ni? Tuan-tuan tak akan lupakan. Tuan-tuan sanggup serahkan semua pada dia, sebab dia paling berjasa pada tuan-tuan. Bagaimana kita yang daripada tak ada, lalu Allah adakan? Allah hidupkan. Allah ciptakan. Ya, kita tak patut berada di bumi kalau Allah tidak menghendaki kita duduk di sini. Kita tidak ada perjanjian untuk Allah mewujudkan kita di sini. Tapi Allah melakukan apa yang dikehendaki. Maka saya ada di sini kehendak Allah, bukan kehendak saya. Saya tidak pernah minta saya diciptakan. Tapi Allah dengan segala kurniaannya menciptakan saya. Mana ada orang pernah mohon diciptakan, sedangkan kita tak ada apa-apa. Sebab itu kita tidak berhak pertikaikan. Bila seorang ditanya, boleh tak kita nak pertikaikan qada Allah? Tahu dijawab, apakah penciptaan kamu ni kamu minta? Tidak. Daripada awal lagi, kita tak minta kita diciptakan, maka Allah menciptakan, maka Allah buat apa yang dia nak. Allah buat apa yang dia nak. Kerana bukan permintaan kita jauh, bukan arahan kita. Tapi ia adalah kekuasaan Allah. Maka kita mengenali Allah dengan segala sifatnya. Dia yang mencipta, satu. Dia yang memberi rezeki. Dia beri rezeki. Kalau kita lihat dengan segala pandemik yang berlaku, segala musibah berlaku, bagaimana rezeki itu berlaku? Tuan-tuan, kalau kita dengar ni orang bunuh diri, ni orang ni sekian-sekian, lalu kita kata bahawa orang makin susah, kita kata sekian-sekian, sebenarnya tidak. Hakikatnya Allah menjamin rezeki pada hambanya. Tapi bila hambanya tidak mengenali Allah, maka mereka cepat berputus asa. Rezeki Allah tetap akan tersebar ke seluruh dunia walau bagaimana keadaan pun. Dia ada. Ya, kita tak menafikan ada orang yang lebih bertanggungjawab menjalankan perintah Allah itu. Pemerintahnya, orang kayanya. Tetapi untuk seorang membunuh diri kerana kata tak ada rezeki, atau seorang yang berputus asa kerana sudah hilang rezekinya, maka dia tidak mengenali Allah. Tidak ada orang yang kehilangan rezekinya melainkan bila sampai waktu mati dia. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha.
Tidak ada satu pun makhluk, bukan kata manusia, makhluk yang melata atas muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala telah catatkan rezekinya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita berada dalam kelemahan bagaimanapun, situasi bagaimanapun, rezeki kita ada. Kerana itu Allah sentiasa membentangkan lautannya, menarikan rezeki yang percuma yang sentiasa ada. Allah membentangkan gunung ganangnya untuk memberitahu manusia di sini rezekinya. Bahkan Allah membentangkan bumi ini, bagi setiap ceruk-ceruknya ada rezekinya. Allah berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Sila berjalan di setiap ceruk-ceruk dunia ini, tersimpan rezeki-rezekinya. Ya, kalau kita duduk kat rumah, di mana tuan-tuan tahu rezeki ada? Tuan-tuan akan ke dapur. Sebab tu musim kuarantin ni beramai orang ke dapur. Bayangkan kalau isteri kita tak bagi kita rentas dapur, barulah kita mungkin mati. Kita ke dapur, dapur orang tamu, dapur orang, anak kita pun sama, kan dapur. Kan buka peti, tutup peti, buka peti, tutup peti. Maka kita tahu di sudut itu rezeki kita. Allah jadikan seluruh dunia ini, di setiap sudutnya ada rezeki manusia. Sila bangun, bergerak dan cari. Famshu, Allah kata jalan sikit. Famshu, Allah tak sebut lari. Lari tu macam rezeki tu jauh, macam rezeki tu nak lari. Tapi Allah sebut famshu fi manakibiha, berjalan. Orang Arab dia sebut kata masya yamshi, jalan. Maknanya jalan-jalan, santai. Famshu. Kalau nak sebut cepat, dia akan sebut fas'au, maka bersegera. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut tentang solat, fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk ingat Allah. Tapi bila cari rezeki, Allah sebut famshu, bersantailah cari rezeki. Sambil-sambil duduk, bungkus kacang jual. Santai. Kuliah tak payah tinggal, solat Jumaat tak payah tinggal. Sambil-sambil duduk, bungkus kuih, muih, pergi pos. Santai. Sambil duduk-duduk, godek-godek komputer, terima pesanan orang. Ya, satu perbuatan yang santai-santai. Rezeki ni bukanlah satu benda yang tuan-tuan kena struggle. Itu yang menjadikan kita rasa bosan dengan hidup. Dia satu benda yang biasa. Ada rezeki kita ada, tak ada sudah. Umpama kita ke laut, bawa pukat, bawa jaring, bawa mengaip, pergi. Keluar senyum, kemudian balik senyum. Kenapa? Hari ni tak ada rezeki. Hari ni tak banyak rezeki. Betulkah ucapan hari ni tak ada rezeki? Ataupun hari ni sikit rezeki? Atau hari ni belum ada rezeki? Maka kalau kita melihat cuma ikannya, kita kata ya, hari ni belum ada rezeki. Atau hari ni kurang rezeki. Tapi kalau kita melihat rezeki dengan makna yang luas, kesihatan itu rezeki, sihat tubuh badan, selamat itu rezeki, maka kita kata, alhamdulillah, kita ada rezeki lain. Hari ni memang tak ada rezeki ikan, tapi ada rezeki lain. InsyaAllah rezeki ada. Kadang kalau seorang mencari dunia dengan bersungguh-sungguh, dia akan tertekan dengan hidup. Bersungguh-sungguh tertekan. Dia macam orang main. Tuan-tuan tengok tak orang main? Orang main tu kalau dia bersungguh-sungguh sangat, dia akan marah orang. Dia santai je main, maka dia okey. Kalau okey, menang pun okey. Kan itu saya katakan takbir Allah dalam Quran tentang mencari rezeki, famshu, berjalanlah. Pertama, nak beritahu rezeki itu dekat. Yang kedua, nak beritahu rezeki itu tak lari ke mana. Memang ada. Kalau hak kita, tuan-tuan, ada. Dia kan jadi hak kita. Ada orang simpan. Lewat datang. Ni kita orang simpan makanan untuk awak. Ada dia lewat datang. Patut tak boleh makan lewat datang. Tak disimpan. Ni ada anak-anak kita yang tidur lebih musim ni. Yang ni anak-anak lain makan banyak. Si mak akan simpan. Simpan ni. Abang kau tidur, simpan. Simpan sikit. Tetap disimpan. Kalau itu ibu penyayang menyimpan untuk anaknya, walaupun cuai. Bagaimana Allah yang penyayang? Setiap hambanya disimpan rezekinya. Kemudian kata Syekh, yang awal dan akhir. Kenal Allah itu yang paling awal, Allah itu paling akhir. Maksudnya ialah tidak ada makhluk melainkan Allah dahulu yang menciptakannya. Dan seluruh makhluk akan mati, yang cuma tinggal Allah. Itu yang akhirnya. Yang zahir dan yang batin. Yang paling kita nampak Allah. Yang tersembunyi juga Allah. Apa maksudnya? Contoh bagi orang yang kenal Allah, maka dia nampak zahir pada penciptaannya. Zahir. Dan bagi orang yang lebih mengenali Allah,
Dia nampak pada yang tersembunyinya Allah, pada batinnya, tersembunyi Allah. Ya Allah tak sembunyi. Maklumat kita yang tersembunyi. Mengenali Allah. Ada orang, kita katakan dengan tengok orang, kita kata orang ni ada. Ada orang dengan tengok kereta, tahu orang ni ada. Ada orang dengan dengar suara, tahu orang ni ada. Ada orang yang tanpa melihat itu semua, tahu orang ni ada. Saya tahu dia ada. Makrifat saya, bahawa dia pukul sekian, dia akan ada kat rumah. Walau tak ada kereta, walau tak dengar suara. Maka ini batin, mengenalinya. Hamba-hamba Allah mengenali Allah secara zahir dan batinnya. Yang qadim pertama. Qadim, satu istilah menunjukkan bahawa ia sedia kala. Qadim bukanlah nama Allah, tapi itu satu takbir. Qadim. Bila sebut Allah qadim, bukanlah qadim itu sifat Allah. Qadim dengan maksud takbir bahawa Allah itu sedia kala. Tiada yang menciptakannya, bukan Allah yang mencipta. Yang tetap abadi. Yang berkuasa terhadap apa yang disukainya. Tiada ditanya apa yang dilakukan, bahkan mereka ditanya. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah jangan ditanya apa yang dia buat, tapi kamu yang akan ditanya apa yang kamu buat. Tuan-tuan, kenapa kita nak tanya Allah kenapa buat begini, buat begini? Bukan kita beri pahala pada Allah. Bukan kita beri syurga pada Allah. Allah yang beri pada kita. Allah yang akan tanya kita. Apa yang kamu buat dengan rezeki aku? Dengan kesihatan tubuh badan? Dengan usia yang aku berikan? Tuan-tuan kerja dengan seorang bos. Tuan-tuan tanya bos, kenapa bos datang lewat? Suka akulah, aku bayar gaji kamu. Bos yang akan tanya, kenapa kau datang lewat? Tuan-tuan wanita tanya bos datang lewat. Kenapa dia datang lewat? Kalau bos tanya apa, kenapa awak bayar gaji saya ke? Kalau saya datang awal. Kita pasti tak mampu jawab. Namanya dia bos, dia tak nak datang pun tak apa. Dia bos, kita pun tak ditanya banyak. Tapi dia boleh tanya kita kenapa lewat. Walau 1 minit. Kenapa awak lewat? Awak patut sampai pukul 8. Kenapa sampai 8 1 minit? Kenapa awak balik awal? Awak balik pukul 5, kenapa awak balik pukul 4 59 minit? Boleh tanya. Kenapa awak duduk sedangkan awak kena kerja? Kenapa awak bersembang? Kenapa? Ya dia bos. Kita pula ni bos, habis bos yang bos sembang kenapa? Aku bos suka akulah. Kalau begitu kita tak boleh nak arguing bos kita. Apatah lagi Allah yang bijaksana. Tapi kita akan ditanya apa yang kita lakukan. Allah bagi rezeki kita sikit ke banyak, kita tak boleh bertanya, ya Allah kenapa bagi sikit? Tak. Kita akan tanya apa yang kamu buat dengan rezeki yang sikit. Syukur tak? Kamu syukur atau tidak? Kamu jalan tanggungjawab atau tidak? Kita tak berhak tanya Allah, ya Allah kenapa aku begini, aku begitu. Tapi Allah akan tanya, apa yang kamu buat dengan apa yang aku berikan? Kemudian kata Syekh, dialah Tuhan yang mengayakan. Yang kayakan kita Allah. Yang memiskinkan kita Allah. Yang memberi manfaat kita Allah. Yang memberi mudarat pada kita Allah. Hidup dan mati. Memberikan balasan. Dan memberikan harapan syurga juga Allah. Oleh itu, sebab itulah tuan-tuan, kita kena takut Allah. Dan kita kena letak harapan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kata Syekh lagi, berjalan dengan kudratnya dan kebijaksanaannya. Tuan-tuan, maksud berjalan dengan kudrat Allah. Berjalan dengan segala perintah Allah. Kita hidup dengan segala perintah Allah. Itulah hidup dengan kudrat Allah. Perintah. Dan hidup dengan meninggalkan larangan Allah. Kerana itu bila kita hidup taat Allah, meninggalkan larangannya, kita akan kuat. Kita akan rasa ada kudrat. Dengan makna ada kuasa. Kesihatan. Tuan-tuan yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bila seorang buat maksiat, apa jadi? Lemah tubuh badannya. Haunan fi badanihi. Tapi kalau orang ingat, orang ikut perintah Allah, apa jadi? Wa quwwatan fi badanihi. Kuat pada tubuh badan. Tuan-tuan kita bangun awal, tahajud, subuh, sihat. Tuan-tuan kita berpuasa, sihat. Kita makan yang halal, jadi sihat. Hidup dengan kudrat Allah. Dengan kekuasaan Allah. Maka Allah beri kuasa kepada orang yang mengikuti perintah Allah. Kemudian kata Syekh, beradab dengan hukum syariat. Beradab. Bila sebut beradab dengan hukum syariat, kita menyempurnakan. Bila sebut wa aqimus salah, dirikan solat. Kita bukan sekadar faham solat walau lewat. Lewat-lewat pun solat. Bukan. Solatlah awal waktu. Solatlah berjemaah.
solatlah pada saf yang paling depan sekali. Begitu beradab. Jangan bila sebut solat, tangkap muat macam lepaskan batuk di tangga. Sebut puasa, cuma tahan lapar, tapi dibiarkan anggota lain makan segala maksiat dan dosa. Bukan begitu. Mana adab? Lagi orang tu takut Allah, lagi tinggi adabnya dalam bersyariat. Kali itu kata Syekh Abdul Qadir, bersama syariat bukan pada gambarannya, tapi pada maknawinya. Yakni pada falsafahnya. Contoh solat ni, bukan pada gambaran kita berdiri sampai tahiyat, lalu cepatnya macam kartun, cuma lepaskan tanggungjawab. Tapi solat ada makna yang besar, signifikan. Tunduk, aku, hinanya kita di hadapan Allah. Dan kita bimbang Allah Ta'ala tak terima solat kita. Maka inilah maknawi solat. Bukan gambaran solat. Gambaran puasa, kita sekadar tahan makan, tahan bicara. Tetapi kita mengumpat, kita mengata dan menista, memfitnah, mengadu domba. Maka ini cuma taat gambaran. Boleh sebut menutup aurat. Tutup aurat tapi dedahkan dirinya untuk ditatapi oleh semua lelaki. Ini bukan makna tutup aurat. Bila tutup, maknanya kamu menghadkan pandangan orang kepada kamu. Bukan sekadar jangan orang tengok rambut kita, jangan tengok badan kita. Bukan sekadar itu. Jangan tengok kita sini. Kalau kita mampu berusaha supaya mereka jangan tengok kita, lakukan. Itu maksud menutup aurat. Bukan sebagaimana gambaran orang yang memahami menutup aurat cuma gambaran, kemudian menayang-nayang dirinya di hadapan semua lelaki. Dan seronok dengan segala pujian, kecantikannya. Maka ini membahayakan kita. Kerana kita tidak mendapat maknawinya. Kerana menutup aurat itu dengan maksud kita menghalang penglihatan lelaki kepada kita dengan apa cara sekalipun. Supaya kita cuma dilihat oleh orang-orang yang mempunyai asbab, sebab bermuamalah dengan kita atau mahram kita. Bukan saya berkata wanita perlu duduk dan lenggu, tidak begitu. Tetapi maksudnya, jangan menjadi tumpuan orang-orang lelaki. Kerana setiap tumpuan itu adalah pandangan khianat yang boleh merosakkan kita. Setiap perkataan yang keluar daripada pandangan khianat ini juga akan mengkhianati kita. Sebab itu kita berhati-hati maknawi dalam mentaati Allah. Sama juga bersedekah. Sedekah bukan gambarannya kita membagi duit, tapi ada nilai maknawinya. Kita mengharapkan pahala, keberkatan rezeki. Kita mengharapkan Allah mengampuni kita. Kita menterjemahkan syukur kita pada Allah atas pemberian ini. Kita memperlihatkan tanggungjawab dan keprihatinan kita. Bukan maksudnya kita beri dan kita pun tak peduli. Kita cuma rasa dia ni hidup suai, kita orang hidup bahagia. Kita cuma rasa ni semua beban pada masyarakat. Minta. Begitu kita rasakan. Maka itu sekadar gambaran, bukan maknawinya. Baca Quran bukan lafaz yang dituturkan, tapi tadabburnya, itulah yang maknawinya. Sekadar bertaranum sehingga kita menang tandingan, itu sekadar gambaran. Tapi mana perbuatan kita? Ilmu yang kita belajar. Jangan gambarannya duk belajar dengan syekh tu, syekh ni. Tapi apa yang dipelajari untuk berdebat dengan orang tu, berdebat orang ni, bodohkan orang tu, bodohkan orang ni. Maka itu bukan belajar ilmu sebenarnya. Kerana belajar ilmu sebenarnya untuk beramal dengannya. Itu maknawinya. Kerana itu bila seorang benar-benar belajar, sibuknya untuk beramal daripada sibuk dia untuk debat orang lain. Tapi apa berlaku sebaliknya? Hari ini orang belajar untuk berdebat. Dan untuk menyatakan dia lebih hebat dan dia lebih tepat. Dia lebih benar dan dia lebih power. Bukan untuk diamalkan. Maka kesibukannya berdebat. Siang malamnya berjaga untuk berdebat. Bukan siang malamnya berjaga untuk beramal. Sebab itu hebat para sahabat. Setiap ilmu mereka dapat, mereka beramal. Sehingga mereka menjadi ruhbanu bil lail wa fursanu bin nahar. Mereka menjadi rahib di malam hari dan menjadi singa-singa di siang hari. Hebat, sibuk mereka. Tapi kita hari ini tuan-tuan, ilmu pada gambaran, pada catatan, pada catatan, pada buku, pada perpustakaan. Tetapi amalan kita seperti fakir ketandusan. Seperti fakir yang tidak punya apa-apa. Maka jangan fakir dengan amalan. Kalau tidak guna ilmu, bila mana kita tak amalkan. Umpama kita ada harta lah tuan-tuan. Ada harta tapi baju koyak rabik ataupun baju kita buruk. Harta banyak. Kereta kita pun buruk. Orang tak akan kata kita kaya.
Orang kata orang ni sama ada kedekut ataupun pura-pura kaya. Ya, kalau benar kaya, maka pakaian kita pasti terselah. Kenderaan kita pasti nampak. Ya, kita kaya. Sama juga orang berilmu. Benar-benar berilmu, amalan kita nampak. Jelas. Maka di situlah maknawinya. Kata Syekh, sebenarnya kita tak perlu keluar daripada lingkungan syariat. Dan tiada yang faham tentang perkara ini melainkan siapa yang sudah masuk ke dalamnya. Adapun sekadar menyifatkan tidak boleh diketahui. Kata Syekh Abdul Qadir, ada orang bila cerita tentang makrifat, mula cerita tak semayang, tak puasa. Kononnya ini gambaran. Tak, kita tak boleh keluar daripada syariat. Macam mana pun kita mendakwa kesufian, selangkah pun tak boleh keluar daripada syariat. Yang haramnya haram, yang halalnya halal. Sufi tidak mengubah syariat. Bahkan mereka menguatkan syariat. Mereka bukan orang yang keluar daripada syariat. Seumpama kalau kita sebut fizikal dan roh kita. Kalau tuan-tuan beribadat, tidak mungkin tuan-tuan beribadat dengan roh semata-mata tanpa penglibatan jasad. Walau bagaimana kita cerita tentang khusyuk, kita memerlukan jasad untuk kita dapatkan khusyuk. Ya, ada orang ibadat dengan jasad sahaja, maka dia tidak ada roh. Dan ada orang ibadat dengan roh saya tanpa jasad, ia mustahil dan tidak mungkin berlaku. Kerana roh dan jasad perlu bersatu untuk mentaati Allah. Syariat, suatu benda yang mesti berada dalam diri kita. Atas apa pun alasan untuk kenal Allah, dengan menanggalkan syariat, ini ialah membunuh agama. Sebagaimana roh berpisah daripada badan, membunuh dirinya sendiri. Maka ini kesufian dan ini turuk ma'rifatullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.